Jadi pakai wuh dia. Memanglah suara dia sedap. Dan menjadi Tok Bila pula generasi ke generasi. Ni cerita di negara lain lah. Dia Tok Bila, ayah dia Tok Bila, toki dia Tok Bila. Macam ni. Tidak berkait dengan yang hidup yang mati ni. Ni cerita. Walaupun dia Tok Bila 3 generasi, pernah tak dia buka kitab baca tajuk azan dan iqamah? Pernah tak dia buka kitab? Ni pergi Molek ni. Tajuk dia Babul Azan wal Iqamah. Azan iqamah. Pernah baca tak kitab? Kalau tak belajar pun. Pernah tak pergi baca sendiri? Selutnya belajarlah. Dah. Baca sendiri pernah ke tak? Tak pernah belajar dan tak pernah baca sendiri pun. Dia bukan baca sendiri, cuma kena belajarlah. Sekurang-kurangnya baca sendiri pun tak. Lepas tu jadi Tok Bila suara sedap. Tu je. Jadi tak tahu bab-bab ni hak adab-adab azan iqamah tak tahu. Dia punya peraturan tak tahu. Ni hak kadang-kadang hak pagi-pagi bisi-bisi di speaker ni Tok Bila. Tok Bila bagus dah dia bangun awal. Kalau dia boleh istiqamah bangun awal, munajat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya arhamar rahimin arhamna, ya arhamar rahimin arhamna. Dia munajat dengan Allah taala, comel sangat-sangat. Munajat dalam bilik bila senyap-senyap. Jangan duk rius kapung. Ni munajat rius kapung, ganggu orang tidur. Itu munajat apa gitu? Itu munajat ya arhamar rahimin arhamna, kesambilahkan kami ya Allah. Ya arhamar rahimin arhamna, minta tolong kesambilah. Dan munajat. Orang dulu, orang tua dulu dia tak ada speaker. Orang sekarang speaker. Tapi ni dekat ni, kita dekat Nu seberang sungai nu dengar. Seberang sungai tapi dekat lah. Ni seberang sungai dekat je. Tapi kalau kita cakap kok seberang sungai tapi dekat je seberang sungai tu. Dengar suti-suti. Kuat. Orang tengah tidur molek-molek dengan budak-budak apa semua habis kejut. Apa ni? Ni. Hak Tok Bila. Kalau tanya dia molek, awak habis pagi-pagi tu awak ambil hak mana? Siapa yang beri hak kepada awak? Kitab mana yang beri hak kepada awak? Satu kapung ni ikut awak nak suruh bangun belaka. Kejut dalam rumah awak tu. Bini anak kejut belaka. Bukan kacau kapung. Ni payah ni. Hak juga ni payah. Kita tak pagi. Dah tak pagi. Dia ambil ilmu mana? Sunnah mana dia amalkan? Kitab mana yang anjur seumpama tu? Kitab mana yang anjurkan? Ulama mana yang anjurkan? Pagi-pagi awak bising biar awak tak boleh tidur. Ulama mana yang anjurkan? Kan? Kalau duduk tepi dekat-dekat sungguh kuat speaker, gegar dinding jangan main. Dah sungguh. Kalau speaker tu hadap sungguh, memang kuat sungguh lah. Rumah dia jauh daripada masjid. Anak bini tak sedar pun. Dia mana jauh. Kata susah lah. Kok peseng gini. Bagus boleh mari awal masjid. Lepas tu mari awal macam mana? Sunnah Nabi. Azan kali yang pertama. Itu sunnah. Azan kali yang pertama, sejam ataupun setengah jam ke sebelum masuk waktu subuh. Azan yang pertama dengan nada yang pertengahan. Bukan nada nok macam subuh tu dengan nada yang kuat sungguh-sungguh. Sebab kita ni speaker bukan hak asal suara mulut. Mana dengan nada yang rendah, volume yang rendah. Mana bagi orang-orang yang tidur dia sudah dah nak bangun dah, ngam-ngam dia pun sedar. Mana kalau budak-budak tak sedar tu, setara tu bunyi azan tu. Pandai ni. Ni ke mana pun azan pertama tu nak kejut orang hak nak bangun.
tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas azan pertama, duduk dalam bilik Bilal, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, sembahyang sunat tahajud, kemudian baca Quran. Tak ada bising-bising kat orang. Masuk ke subuh, azan subuh. Bila nak iqamah, tunggu kebenaran daripada imam, keizinan daripada imam. Yang biasa kalau masjid, dia sudah buat ketetapan 15 minit ke 20 minit ke, dia masa untuk iqamah. Gitu je lah. Sini ni, walaupun tanpa izin imam, walaupun salah iqamah tu, makruh je. Memang ada pandangan kata tak sah iqamah tu, dia kena iqamah semula. Sebab bila tidak pernah iqamah tanpa keizinan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila tak akan buat pandai-pandai. Yang di komak. Mana tu imam? Seorang ada lepas dia komak. Allah kata sakit jiwa sungguhlah. Sakit jiwa tu. Dia cari tu imam. Dia nampak tu imam siapa motor dia parking, dia komak lalu dah. Dia pun komak. Lepas tu habis komak, tu imam baru duduk begitu. Cepat tu imam basi dah ni. Tu imam pun lelah tu imam. Tu imam ni pula dia desak oleh Tok Bilal. Tok Bilal dah reti, Tok Imam pun dah reti. Tok Bilal qamat tanpa izin imam, tak reti. Tok Imam pun tak reti bahawa iqamah tu milik aku, bukan milik mu. Kalau Tok Imam tu reti kan, tonyoh dah Tok Bilal. Siapa suruh qamat? Pandai-pandai qamat semula. Ajar gitu. Ni Tok Imam pun tak reti milik dia. Tok Bilal tak reti. Dia rapah milik tu imam, pemilik dia imam pun tak reti milik dia orang rapah. Ngam-ngam lah Allah tu imam, dia desak supaya cepat. Ni berat belaka lah. Tu imam tasyuk akhir je kau beli subuh, qamat lalu dah. Ni macam-macam nyakit. Kadang-kadang hak tepi dinding, qamat dia tepi dinding. Mana tadi bunyi? Mana? Suruh komak tadi. Saya suruh komak. Main duduk depan. Kenapa? Jadi imam mah. Saya bukan tu imam. Komak milik tu imam. Kamu suruh, kamu tu imam. Baru dia sengih-sengih tu. Gitu lah. Komak tepi dinding. Mana tu imam bunyi suara ni? Bukan tu imam. Tu imam lah tu suruh komak. Sebab komak milik tu imam. Dia suruh, panggil dia di depan. Komak waktu mengigah cari tu imam. Tu bukan belaka tu. Tapi nak cerita sini, walaupun qamat tu tak kena gitu tanpa izin daripada imam sekalipun, makruh kita nak mula masuk sembahyang sunat. Tu tak berlakulah kita kata. Hak berlakunya fa in kana fihi, maka jika seseorang yang nak sembahyang Jumaat tu dalam sembahyang sunat, bila pun iqamah, maka disempurnakan akan solat sunat jikalau tidak takut luput solat berjemaah dengan dia menyempurnakan solat sunat. Kalau dia sembahyang sunat sudah lagi, maka tak ada masalah solat berjemaah dia, maka disempurnakan. Dia sempurnakan. Aula sunat disempurnakan. Aula sunat disempurnakan. Apabila khawatir dia takut tidak sempat solat berjemaah, ni tak sempat solat berjemaah macam mana? Kau beliah 2 rakaat, apa rakaat kedua dah. Tu imam walaupun solat subuh pun baru rakaat pertama, kau beliah pula cepat semai seorang, tak timbullah takut luput solat berjemaah. Maka tu aula teruskan solat berjemaah, jangan berhenti. Aula teruskan solat berjemaah, jangan berhenti. Adapun kalau dia takut luput solat berjemaah, memotong solat itu sunnah, memotong solat itu sunat berhenti. Kalau takut luput berjemaah dengan tu imam tu, lalu mengikuti jemaah bila tidak mengharapkan akan dirikan jemaah solat yang berikutnya. Tapi kalaulah dia takut memang kalau sesal semain sunat tak sempat berjemaah dengan tu imam, tapi ada lagi jemaah yang lain, jangan berhenti. Ada lagi solat jemaah yang lain, biasanya ada berbilang-bilang solat jemaah di masjid itu. Taman masjid tu lah orang ramai contohnya lah.
ada orang-orang tambah rakaat, dia boleh ikut pula, maka tidak disunatkan dia berhenti, diharuskan dia berhenti, tapi aulanya diteruskan. Harus berhenti tapi aulanya diteruskan. Yang sunat berhenti hanyalah kalau diteruskan solat sunat menyebabkan tu imam beri salam, dia tak sempat nak masuk solat berjemaah dan tidak harap jemaah yang lain, barulah sunat berhenti. Tapi biasa berlakunya tak ada masalah, dia terlambat sedikit masuk solat berjemaah tapi masih lagi boleh ikut imam, maka aula diteruskan solat sunat dia tu, jangan berhenti. Yang sunat berhenti, ini jarang berlaku. Kalau diteruskan solat sunat, memang tu imam beri salam baru disuruh semai sunat. Kalau kata tak sempat pun solat dengan tu imam tu, tak ada jemaah yang lain, barulah sunat dia potong, maknanya berhenti solat sunat tu. Berhenti solat sunat. Tapi orang kita ni kadang-kadang dia berhenti juga, aula teruskan. Sebab biasa berlaku dia berhenti pun harus, tapi aula teruskan. Kalau kita semai sunat tak sempat ke berjemaah dengan tu imam? Sempat, maka aula jangan potong, aula jangan berhenti, sempurnakan solat sunat, kemudian ikut berjemaah dengan imam. Gitulah, ikut berjemaah dengan imam. Wa tudraku rak'atun limasbukin idrakal imama raki'an bi amraini bi takbiratil ihram summa ukhra li huwiyin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.